Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Teknik Juz Al-Kubra membantu meningkatkan kemahiran penulisan huruf Arab tunggal dalam kalangan murid tahun 2. Saya Yazid bin Isa daripada SK Kampung Beraya dan pembantu saya Nur Amirah binti Ngaban daripada SK Agama Mismiri. Ini merupakan abstrak kajian. Abstrak ini saya akan perincikan dalam pembentangan saya selepas ini. Baik, kita teruskan kepada refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu. Guru mendapati ramai dalam kalangan murid menghadapi masalah menulis huruf ayat tunggal dalam buku latihan garis 1. Yang keduanya, tulisan murid tidak kemas dan tidak teratur. Guru beranggapan ini salah satu kesan yang mana murid belum menguasai cara menulis huruf-huruf Arab tunggal dengan betul yang menyebabkan tulisan murid menjadi tidak kemas dan tidak teratur di atas di atas buku latihan garis 1. Seterusnya murid tahap 2 juga menghadapi masalah yang sama. Kesimpulan yang dapat dilihat di sini, guru beranggapan bahawa aktiviti pemulihan menulis huruf bahasa Arab tidak dijalankan pada peringkat asas yang menyebabkan murid terbawa-bawa kepada peringkat yang lebih kompleks dalam penulisan bahasa Arab. Oleh yang demikian, kajian ini akan memfokuskan kepada penulisan 29 huruf Arab tunggal yang digunakan dalam penulisan bahasa Arab. Yang keduanya, kajian ini juga akan mendedahkan murid kepada peringkat paling asas menulis bahasa Arab, iaitu penulisan huruf Arab tunggal. Baik, objektif kajian secara amnya, kajian ini dijalankan bertujuan untuk membantu meningkatkan kemahiran dalam menulis huruf-huruf tunggal Arab dalam kalangan murid-murid tahun 2. Objektif khusus pula, yang pertamanya membantu murid mengenal pasti huruf-huruf Arab tunggal mengikut kategori masing-masing menggunakan teknik Juz Al-Kubra. Objektif yang kedua pula adalah untuk meningkatkan penguasaan murid dalam penulisan huruf-huruf Arab tunggal menggunakan teknik Juz Al-Kubra. Kumpulan sasaran untuk kajian ini adalah melibatkan sebuah sekolah di daerah Miri Sarawak. 5 orang murid telah dipilih sebagai responden kajian yang terdiri daripada 3 murid lelaki dan 2 murid perempuan. Pemilihan responden kajian adalah memfokuskan kepada murid yang lemah semasa aktiviti menulis bahasa Arab. Untuk pelaksanaan kajian ini, guru telah memilih satu model kajian tindakan, iaitu model kajian tindakan Chemist dan McTaggart yang mempunyai 4 fasa. Fasa yang pertama, guru memulakan dengan mengenal pasti masalah, isu dan situasi kajian yang berlaku dalam kalangan murid tahun 2. Fasa yang kedua pula, guru akan membuat refleksi daripada pengajaran dan pembelajaran yang lepas. Guru akan mengumpul maklumat dan menentukan fokus kajian seperti yang telah dinyatakan sebelum ini bagi menyelesaikan isu dan masalah tersebut. Fasa yang ketiga pula, guru akan menyediakan satu pelan perancangan yang bersesuaian untuk mengatasi masalah yang berlaku, iaitu Juz Al-Kubra, dan kemudiannya melaksanakan pelan yang telah dihasilkan. Dan sepanjang menjalankan kajian juga, guru akan melakukan pemerhatian untuk melihat kemajuan kepada tindakan yang telah dijalankan. Dan akhir sekali, guru akan membuat refleksi kajian untuk menentukan keberhasilan kajian tindakan yang telah dijalankan. Untuk melaksanakan tinjauan masalah, guru telah memilih 3 kaedah. Yang pertamanya adalah analisis dokumen, iaitu semakan latihan murid. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti kekerapan murid melakukan kesalahan dalam menulis huruf Arab tunggal semasa membuat latihan di dalam kelas. Yang keduanya, guru akan melaksanakan pemerhatian bertujuan untuk melihat sikap semasa murid menyiapkan latihan di dalam kelas dan juga untuk memastikan murid menulis dengan tulisan yang kemas. Dan kaedah yang ketiga adalah ujian pra. Ujian pra bertujuan untuk memesan punca utama bagaimana masalah ini boleh terjadi. Guru telah menggunakan satu lembaran kerja khusus untuk melaksanakan ujian pra tersebut.
Analisis daripada ujian pra mendapati kelima-lima murid menghadapi masalah dalam menulis huruf-huruf, terutamanya dalam kategori huruf-huruf ekor. Kita lihat di sini lampiran telah saya sediakan. Kelima-lima murid menghadapi masalah dalam menentukan kedudukan huruf Arab tunggal di atas garisan, terutamanya huruf-huruf yang berada dalam kategori ekor. Kalau kita lihat di sini, kelima-lima murid ini kebanyakannya menghadapi masalah dalam menulis huruf-huruf seperti huruf Ain, huruf Ghin, huruf Mim, huruf Waw. Huruf-huruf ini adalah huruf-huruf dalam kategori ekor. Huruf ini ditulis di atas garisan. Ini adalah satu kedudukan yang salah untuk menulis huruf-huruf ekor ini. Sepatutnya huruf-huruf ini ditulis pada kedudukan yang betul mengikut rajah di dalam juz Al-Kubra yang akan saya tunjukkan sebentar nanti. Dan selain itu, tulisan murid juga menjadi tidak kemas dan tidak tersusun dengan baik. Oleh yang demikian, guru telah melaksanakan satu tindakan iaitu telah mencipta satu teknik yang dinamakan sebagai teknik juz Al-Kubra. Teknik juz Al-Kubra adalah menggunakan satu gambar rajah seekor ular kubra yang telah dibahagikan kepada ekor. 29 huruf tunggal ditulis di atas badan Al-Kubra ini mengikut kategori-kategori yang telah ditetapkan. Perincian kategori huruf adalah seperti dalam jadual di bawah. Untuk kategori leher, terdapat 5 huruf. Untuk kategori badan terdapat 11 huruf. Dan kategori ekor terdapat 13 huruf seperti yang dinyatakan di dalam jadual. Di sini telah dinyatakan 5 langkah untuk melaksanakan tindakan ini. Langkah yang pertama adalah murid akan diagihkan dengan penanda buku Juz Al-Kubra. Gambar rajah tadi telah dicetak dan telah diliminatkan dan dijadikan sebagai penanda buku. Langkah yang kedua, murid akan diperkenalkan dengan kategori-kategori huruf, huruf leher, huruf badan dan huruf ekor mengikut teknik Juz Al-Kubra yang telah dinyatakan sebelum ini. Langkah yang ketiga, murid akan berlatih menulis huruf-huruf Arab tunggal di atas lembaran kerja yang telah disediakan berpandukan kepada teknik Juz Al-Kubra yang telah dibekalkan sebagai penanda buku. Langkah yang keempat pula, guru akan menjalankan perhatian semasa murid berlatih menulis huruf-huruf Arab tunggal dan menegur sekiranya murid melakukan kesilapan. Murid juga boleh menyemak dan merujuk secara sendiri kepada penanda buku yang disediakan bagi mengenal pasti kesalahan yang telah mereka lakukan. Dan langkah yang terakhir adalah guru akan menilai hasil kerja murid dari segi kekemasan penulisan dan membetulkan kesilapan huruf yang kerap dilakukan oleh murid semasa aktiviti menulis. Dan guru juga akan memberikan sedikit ganjaran sebagai satu motivasi untuk murid supaya lebih berusaha pada masa akan datang. Selepas intervensi dijalankan, guru telah melakukan satu analisis iaitu analisis daripada ujian pasca. Ujian pasca ini dilakukan selepas guru melaksanakan tindakan menggunakan Juz Al-Kubra. Hasil analisis menunjukkan bahawa kelima-lima responden menunjukkan peningkatan dalam penulisan huruf Arab tunggal selepas intervensi. Dalam jadual yang dinyatakan dan juga dalam gambar rajah yang dinyatakan, murid telah berjaya untuk mengurangkan kesilapan menulis huruf Arab tunggal semasa menyiapkan aktiviti menulis. Kalau kita lihat pada jadual di sini, murid kedua semasa ujian pra telah melakukan 22 kesilapan dan semasa ujian pasca setelah intervensi dilakukan, murid hanya melakukan 1 sahaja kesilapan. Berbeza pula dengan murid 1, semasa ujian pra, dia telah melakukan 14 kesilapan dan semasa ujian pasca telah melakukan 12 kesilapan. Melalui pemerhatian guru, guru mendapati bahawa murid ini tidak fokus dan mengamalkan sikap sambil lewa semasa menjalankan aktiviti. Dan inilah menyebabkan murid ini berlaku kecuaian dan tidak ambil endah semasa menyiapkan latihan yang telah disediakan kerana terlalu cepat untuk menyiapkan latihan tersebut.
Okay, ini adalah contoh lampiran ujian pasca. Kita lihat kat sini tulisan murid. Kelima-lima murid mampu menulis dengan lebih kemas dan lebih baik. Dan juga murid juga menunjukkan kesilapan ataupun kesalahan menulis sangat sedikit berbanding dengan ujian pra sebelum ini. Oleh yang demikian, refleksi secara keseluruhan kajian ini, selepas intervensi dilakukan, guru mendapati wujud suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik dan murid dilihat lebih aktif semasa menjalankan aktiviti menggunakan juz Al-Kubra. Selain itu juga, murid boleh mengenal pasti kesilapan secara kendiri dengan merujuk kepada juz Al-Kubra yang telah disediakan. Walau bagaimanapun, terdapat refleksi negatif yang saya nyatakan di sini. Yang pertamanya adalah murid terlalu bergantung kepada teknik juz Al-Kubra kerana mereka terlalu kerap merujuk kepada penanda buku tersebut dan mereka mengambil masa terlalu lama untuk menyiapkan latihan. Oleh yang demikian, guru mengharapkan murid mampu untuk menghafal dan memahami teknik juz Al-Kubra supaya murid tidak terlalu kerap. Oleh yang demikian, antara cadangan untuk kajian seterusnya adalah yang pertamanya, guru mengharapkan pengkaji seterusnya boleh menyediakan penanda buku menggunakan kertas yang berwarna kuning untuk membantu murid menghafal teknik juz Al-Kubra. Kertas yang berwarna kuning telah dipilih kerana terdapat kajian-kajian sebelum ini yang mengatakan bahawa kemampuan memori murid untuk menghafal sesuatu perkataan itu secara lebih tepat. So, cadangan yang kedua pula adalah pengkaji boleh memfokuskan kepada peringkat yang seterusnya iaitu kemahiran menyambung huruf selepas murid menguasai peringkat paling asas dalam penulisan bahasa Arab. Walau bagaimanapun, untuk meneruskan cadangan yang kedua ini, guru harus memastikan bahawa murid telah berjaya untuk menguasai cara menulis huruf Arab tunggal dengan baik untuk murid lebih mampu untuk menyambung huruf bahasa Arab pada hari ini. Allahu Ta'ala alam. Assalamualaikum.